Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diam tak diam, dah pukul 9. Terima kasih kepada Perwakilan Usahawan Johor yang menjemput saya untuk buat live streaming dengan semua usahawan-usahawan. Kalau bukan usahawan pun tak apa, boleh join, no problem. Dan yang seperti saya war-warkan, hari ini bukanlah nak mengajar, tapi saya cuma nak berkongsi beberapa perkara dalam perniagaan yang mana mungkin sebesar Kuman boleh memberikan inspirasi untuk korang semua. So mungkin kalau korang boleh stay, kalau boleh ajak-ajak kawan-kawan yang lain datang join untuk tengok live ni, mungkin juga ianya akan membantu rakan-rakan lain yang dalam bidang perniagaan. Tak kisahlah berniaga dalam bentuk mikro ke, berniaga dalam bentuk small medium enterprise ke, atau berniaga besar-besar ke, nak dengar no problem kan. Saya ni bukanlah peniaga yang besar sangat, tapi mempunyai impian yang besar. Sebab tu setiap manusia tu harus mempunyai impian. Saya ni sebenarnya latar belakang sikit, bukanlah datang daripada golongan orang kaya ke apa. Saya membesar di Kampung Kerinci di Kuala Lumpur, di rumah setinggan, dan latar belakang akademik saya SPM, tapi gagal juga. Tapi saya pakai baju Harvard ni hari kan, tak dapat masuk universiti kat Harvard. Saya pakai baju Harvard pun nampak okey lah, nampak okey kan. Tapi apa pun, ini yang dikatakan ada 4 perkara yang tak boleh kita elak dalam kehidupan kita: hidup, mati, rezeki, jodoh pertemuan. Berapa orang yang tengah tengok live sekarang ni ialah jodoh pertemuan kita pada malam ini, untuk kita berbual-bual, membincang-bincangkan sedikit isu-isu perniagaan, dan saya akan memberikan sedikit tips-tips. Tapi kalau korang ada persoalan ke apa, korang masuk ke dalam soalan dalam Facebook tu, insyaAllah nanti saya akan tengok, saya cuba jawab lah. Kalau aku boleh jawab lah. Kalau aku tak boleh jawab sekarang, aku diam je lah kan. Okey, saya ni sebenarnya banyak nak bercakap tentang kehidupan baru kita yang selalu dipanggil sekarang ni selepas COVID-19, unknown. Okey, apa itu unknown kan? Ialah bukan kepada kebiasaan. Kita kena ingat setiap ada kehidupan tu dia ada revolusi pembaharuan, iaitu tamadun kehidupan manusia. Okey, yang pertama kalau kita tengok tamadun kehidupan manusia ni bermula pada tahun 1786 lebih kurang macam itulah. Ketika itu revolusi 1.0 dipanggil revolusi 1.0, di mana revolusi 1.0 ni menggunakan air. Air jadi wap, maka industri itu bergerak dengan wap, dengan air. Jadi 80 hingga 100 tahun lepas tu, kira-kira tahun 18 something, 1860 macam tu. Tadi 1786, 1860 macam tu, satu lagi revolusi bertukar, iaitu revolusi industri 2.0 menggunakan elektrik. Cuba kita bayangkan pada zaman tahun 18, datuk nenek moyang kita mana ada elektrik, duduk tak tahu kat mana dalam ceruk-ceruk, elektrik tak ada. Dan kemudian pada 1969, revolusi industri 3.0 datang, dan itu dipanggil revolusi yang menggunakan digital. Masa tu Amerika dah hantarkan roket dia ke bulan. So 69 saya baru 2 tahun. So bayangkan dia orang pada 69 dah digital, kita masih lagi ketinggalan. Dan sekarang ni dah masuk ke revolusi 4.0. Bila masuk revolusi 4.0 ni, kita ni tidak ketinggalan. Kalau 3 revolusi yang awal tu sebenarnya dia nak datang daripada Amerika sebagai contohnya, revolusi tamadun tu, tamadun kehidupan manusia tu, dia nak datang mungkin 30, 20, 30 atau 40 tahun baru sampai kepada negara kita. Tetapi revolusi 4.0 ni dia serentak. Serentak kerana apa? Kerana kita ada satelit, kita ada internet, maka kita ada social media apa semua. Maknanya tengok macam hari ni kita berhubung melalui apa? New norm. Jadi inilah yang sepatutnya kita buka minda, dan apabila datang serangan COVID-19, semuanya macam tiba-tiba macam panik. Ada yang menyaga jatuh, ada yang orang kerja kena buang kerja. Tapi cuba kita lihat secara positif. Secara positifnya ialah ada tak benda-benda baru yang datang kepada kita, yang mana kita boleh memberi, mana ianya boleh memberikan faedah kepada kita. Yang ini kita kena ambil. Sebab apa, saya dulu pada tahun 1997, kegawatan ekonomi yang paling besar berlaku di seluruh dunia, masa itulah saya diberhentikan kerja. Saya diberhentikan kerja dan saya jadi panik sebenarnya. Tetapi ketika itulah sebenarnya hikmah yang paling besar yang berlaku dalam hidup saya.
di mana saya bermula sebagai seorang ahli perniagaan. Saya diberhentikan kerja oleh bos saya bekerja di sebuah syarikat perfilman. Saya bermula kerja kat situ sebagai seorang pencuci tandas. Tapi saya lama kelamaan saya buat kerja, kalau orang kata macam kerja macam lembu lah. Tapi kita belajar tak tinggi. Jadi saya ambil peluang tu untuk buktikan yang kita ni juga mampu. Jadi saya bekerja selama 13 tahun. Bila diberhentikan kerja pada tahun 1997, Kegawatan Ekonomi Dunia tu, saya dihadiahkan syarikat saya, Suhan Movies yang saya pegang sekarang ni. Suhan Movies yang saya pegang sekarang ni, daripada kecil saya besarkan. Dan sehinggalah alhamdulillah daripada Suhan Movies itulah saya melangkahkan kaki saya untuk buat perniagaan-perniagaan yang lain. Tapi saya nak cerita ni pada semua yang tengah menonton secara live ni, sebenarnya kalau perniagaan ni, kalau kita nak cerita pasal perniagaan, nak ajar orang berniaga ni susah. Saya cakap terus terang sebab saya bukan pakar motivasi, tapi saya nak kongsi pengalaman saya. Kerana berniaga ni sebenarnya datang pada diri kita sendiri. Datang daripada diri kita sendiri, yang mana diri kita ni sebenarnya lebih tahu apa yang sepatutnya kita buat. Macam korang sekarang tengah berniaga apa pun, cuba korang tanya pada diri korang suka tak perkara yang korang buat sekarang? Jangan terikut-ikut. Kalau orang lain buat tu nampak dia dah maju, dia boleh pakai beli kereta, beli apa, dan kita terikut. Tetapi sebenarnya apa kelebihan ada pada diri kita? Mesti setiap manusia yang lahir tu, dia mesti ada kelebihan dia. Jadi gunakanlah kelebihan itu sebaik mungkin dan tanya pada diri sendiri apa kita punya kebodohan kita. Dan kita je yang tahu kebodohan kita dan kita tahu kelebihan kita. Jadi kita gunakan kelebihan kita dan juga minat kita. Kalau kita tidak ada minat untuk melakukan sesuatu perkara tu, dia akan jadi sebagai satu macam buat ini, itu yang bunyi lompat-lompat, kejap buat ni, kejap buat tu, kejap buat ni, kejap buat tu. Lama kelamaan kita akan buang masa. Bila buang masa maknanya kita tidak nampak arah tuju. Sebab tu permulaan untuk melakukan perniagaan ataupun korang dah buat perniagaan sekarang, konsentrate betul-betul. Konsentrate betul-betul kerana firman Allah dalam Al-Quran, mintalah apa saja aku akan bagi. Tapi bagaimana kita berusaha untuk dapat apa yang kita nak dan bagaimana kita berdoa untuk dapat apa yang kita nak. Masuk dalam zaman digital sekarang ni, okey, apa yang perlu kita buat? Tengok sekeliling kita. Handphone kita, gadget kita, komputer kita yang selama ni kita buang masa kan. Kebanyakan orang buang masa tidak mahu menggunakan revolusi 4.0 ni, banyak buang masa ke arah menggunakan sembang kedai kopi. Macam dulu kalau kita kat kampung-kampung atau lepak kat mana-mana, saya kat mana kita duduk satu kedai kopi atau duduk dengan kawan-kawan, kita berbincang, komen sana, komen sini, itu dipanggil sembang kedai kopi. Tapi sembang kedai kopi dulu dia hanya berakhir di situ. Tetapi sembang kedai kopi sekarang ni dia akan tersebar ke seluruh dunia. Yang ini kena jaga-jaga kerana kena pandai menggunakan revolusi 4.0 ni untuk perniagaan kita. Kalau dulu korang berniaga semua nak keluarkan modal nak masuk dalam TV, mana boleh masuk TV? Sebab orang yang berniaga besar-besar saja boleh masuk dalam TV. Tapi sekarang dengan ada social media, kita boleh buat promotion diri kita sendiri. Sebagai contohnya, kita tengok sekarang ni artis dah tidak memerlukan wartawan-wartawan daripada media arus perdana lagi dah. Kerana mereka sendiri boleh adakan mereka punya Facebook, mereka punya IG, untuk Twitter, macam-macam lagi untuk mempromosi diri diorang. Jadi kita ambil contoh yang ini juga, saya rasa korang semua tahu, gunakan kelebihan new norm ataupun revolusi 4.0 yang baru ni untuk mempromosi. Jangan malu-malu. Kadang-kadang dia orang kata, tapi janganlah keluarkan benda-benda yang tak tentu arah. Kepada perniagaan saja. Dan sebab tu, itulah gunanya peralatan yang ada depan mata kita. Jadi pada zaman saya dulu memang tak ada benda ni. Dan bila saya meningkat umur macam ni, tiba-tiba revolusi ni datang. Dan saya pun juga kena adapt dengan perkara ni. Dan yang bagusnya, perkara ni free. Promotion kita free. Dan kita boleh target dengan siapa yang kita nak. Jadi ini semua duduk masa, ambil masa, kalau tak tahu pergi belajar sikit, ambil masa dan bagaimana untuk buat promosi, bagaimana untuk edit kita punya video, apakah kata-kata yang bagus untuk kita marketing barang kita, branding yang macam mana kita nak keluarkan. Dan saya rasa sekarang ni ramai budak-budak muda yang dah jadi jutawan dengan menggunakan internet. Ini yang dipanggilkan jutawan senyap.
Jadi kita yang usahawan yang ada sekarang, yang kita dah pergi secara biasa, yang kita pergi jual di mana-mana, ya, buka gerai ke, buka kedai ke. Jadi kita dah menggunakan sekarang ni harus menggunakan internet sebagai salah satu platform yang terbaik untuk kita meraih penjualan yang lebih besar. Tak kisah apa meniaga sekarang ni. Kadang-kadang kita tengok orang tu meniaga benda yang kecil saja, tetapi benda tu tiba-tiba jadi besar. Dan inilah saya katakan pengalaman daripada COVID yang lepas ni. Saya juga duduk di rumah selama 3 bulan. Saya berfikir apa nak jadi lepas ni kan. Tapi bila saya duduk dekat rumah, saya banyak berfikir. Dan saya nak korang semua yang ahli perniagaan dekat rumah ini yang tengah tengok live ni, korang juga banyak berfikir. Sebab saya kat sini bukan nak mengajar meniaga, tapi kita kena ambil basic bagaimana untuk berjaya. Dan saya percaya pada perkara ni. Kan? Kita banyak berfikir kerana otak kita ni, Allah jadikan, firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam. Lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Kehebatannya manusia ni. So Allah cipta pula manusia ni, dalam badan dia ada organ. Organ dia yang paling hebat, dia ada chip dalam badan dia, iaitu otak. Otak kita ni berat dia 1.5 kilogram. Jadi semua orang ada otak yang sama. Tetapi adakah kita menggunakan otak kita ini 100%, 50%, dan banyak ahli sains mengatakan manusia hanya menggunakan 5 hingga 10% saja otak dia. Sedangkan otak ni sebenarnya mampu memberikan kita apa yang kita nak. Sebab tu kita kena menjadi seorang ahli perniagaan, kita kena banyak berfikir. Bila kita berfikir, otak kita akan bagi jawapan. Untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya, kita mesti menjadi seorang ahli perniagaan yang punya otak yang kreatif. So kreatif, bagaimana untuk jual barang kita. Ingat tak dulu macam mana korang semua masa remaja lah contohnya, mungkin ada remaja sekarang, bila kita budak, lepas tu bila kita masuk remaja, kita dah pandai berhias, baik lelaki baik perempuan. Ketika itulah kita buat sales untuk diri kita. Nak cari awet, nak cari boyfriend, ketikalah tu kita buat sale. Korang orang perempuan kalau ada tengah tengok live, ingat tak kali pertama bila korang pakai lipstick? Nak keluar rumah kali pertama pun takut-takut. But that is sale, kerana dia menjual apa yang dia ada, elok badan dia. Bukan jual melacuh, tak ada. Tapi dia menjual dia punya branding. Branding saya, nama saya Rosham. Branding kau nak tak kisahlah Asiah ke, Karim ke, apa ke. Tapi apakah dia punya produk dia? Produk dia ialah budi bahasa, kecantikan, bentuk badan. Begitu juga dengan produk kita. Produk kita ni dia ada branding. Nama brand tu apa? ABC contohnya. Okey, kita jual satu barang, nama dia ABC. Ni nama dia ABC. Aku jual cawan ni ABC. Tapi apa bagusnya cawan ni? Cawan ni dia perbuat di mana? Dia buat daripada apa? Ini semua juga sama juga barang-barang yang kita jual tu juga. Itulah kehebatan barangan kita yang kita nak bagi tahu kepada orang lain. Kerana akhirnya kita akan ada branding kita akan ada packaging kita. Packaging ialah produk kita. Kadang-kadang sekarang ni orang jual nasi lemak contohnya. Kalau dulu kita jual nasi lemak biasa, tapi sekarang ada orang jual nasi lemak, ada kotak dia. Tengok restoran makanan segera, nasi lemak pun dijual tapi dalam bentuk kotak, dia boleh jual dalam bentuk yang mahal. Kita juga boleh buat benda yang sama. Kita buat benda yang sama kerana jangan risau tentang modal yang kita keluarkan untuk buat kotak tu. Hari ni orang sebenarnya dia buat benda tu sebenarnya bukan dia yang tanggung. Pembeli tu yang tanggung. Pembeli sekarang online, dia orang boleh bayar lebih. Grab nak hantar kat rumah, dia bayar lebih. Okey, sebagai contohnya. Kenapa zaman saya dulu, kira standard saya kalau saya makan, bawa rumah saya lah, bawa awet masa tu, zaman-zaman saya pergi McDonald. Padahal kenapa tak pergi kedai mamak je, kat gerai-gerai lagi murah. Tapi nak standard. Tapi hari ini, orang sanggup beli kopi dekat Starbucks, Coffee Bean, sampai harganya RM12, RM15. Kenapa? Kenapa kopi mahal sangat? Tapi sebenarnya bukan orang nak beli kopi tu. Kerana orang nak beli lifestyle. Orang nak pergi beli environment. Kita masuk dekat contohnya kat Starbucks. Kita masuk, kita buka pintu je, budak perempuan kat dalam tu cakap, welcome to Starbucks.
Engkau orang rasa budak-budak tu suka ke nak cakap welcome kat engkau. Tapi mereka, kerja mereka diajar, mereka dah masuk training semua. Siapa yang masuk, kau kena cakap welcome to Starbucks. Kerana welcome tu dia akan ambil duit kita. Welcome dia akan ambil duit kita. Cuba kau tengok macam dekat pasar raya, tempat gedung-gedung jual baju. Dia nak tahu sales girl dia. Mesti tahu sales girl yang cantik-cantik. Kenapa? Kerana mereka ni sebenarnya adalah orang yang akan ambil duit daripada dalam poket kita. Jadi kita yang menyaga ni juga, kita kena fikirkan benda yang sama juga. So don't worry untuk keluarkan modal untuk buat kita punya packaging, kita punya branding, kerana benda ni tersangat penting. Kadang-kadang cuba tengok, orang pergi makan, ada tak orang tu makan, dia dah rasa barang tu? Mana ada? Sekarang ni orang pergi makan dekat gerai ke, pergi ke kedai restoran ke, pergi mana ceruk mana pun, dia tengok gambar. Dia tengok gambar dalam internet. Jadi pandai-pandailah kau nak keluarkan gambar tu, hiasan dia macam mana, apa semua. So post dekat internet, minta kawan-kawan posting apa semua, dan benda tu akan jadi tersebar. Nak viralkan benda tu, okey, kau orang kena pandailah cara nak viralkan barang kau. Jadi buatlah apa yang patut supaya kau punya produk tu boleh jadi viral. Jadi target, kalau katakan kadang-kadang orang singgah kat tempat korang, ke area situ, macam mana korang kalau boleh beli dekat Facebook pun boleh buat iklan, dia masuk je ke kawasan tu, pam, dia punya phone dah keluar kau punya barang. Jadi bila dah jadi viral, tapi kau sanggup ke tak sanggup nak layan, itu nombor satu. Dan kualiti barang kita bagus ke tak bagus untuk orang repeat kali kedua. Kali pertama kita dah berjaya tarik orang dengan gambar sebagai contohnya. Tetapi kali kedua orang datang nak beli lagi tak? Orang nak repeat lagi tak? Orang nak bagi tahu pada kawan-kawan orang lain tak? Sebab kalau dia tengok pada gambar memang cantik. Tapi bila dia makan, kalau barang kita ada kualiti, ataupun dia beli dalam internet sampai kat rumah dia tengok gambar cantik sampai kat rumah dia, kan? Melalui online beli, sampai kat rumah dia, baju yang dia jual ataupun makanan yang dia jual tu memang tak best. Kau rasa-rasa dia bagi tahu tak kat kawan-kawan lain? Dia takkan bagi tahu. Sebab itu, apa pun dalam kehidupan kita, perniagaan kita, kualiti kena jaga. Macam saya katakan tadi, macam macam mana kita introduce diri kita pada orang. Orang tengok kita pakai cantik. Okey, itu packaging dia. Hari ini saya pakai baju macam ini packaging saya. Tapi bila kita keluar suara kita, adakah kita ni ada knowledge ataupun tidak? Membuatkan orang terpersona dengan kata-kata kita. Ada tak kita ada budi bahasa ataupun tidak? Ini yang kena fikirkan. Sebab tu saya katakan tadi, otak kita ni kena kreatif. Bila kita kreatif, barulah kita boleh menarik minat orang untuk produk kita, untuk perniagaan kita dengan perkara-perkara yang baik. Tetapi at the end of the day, quality is very, very important. Quality dia tak boleh macam, okeylah, kau boleh viral lah. Kau boleh viral dalam keadaan sekarang ni kan, evolusi 4.0. Tapi akhirnya berbalik kepada kualiti. Cuba tengok saya. Saya ni dah 36 tahun dalam industri ni. Bukan kata saya ni bagus sangat lah, tapi saya menjaga kualiti kerja saya. Alhamdulillah, izin Allah, sampai hari ini saya berjaya menempatkan diri saya. Rosyamno tu masih ada lagi dalam pasaran. Bayangkan saya nak mula dulu, punyalah susah. Saya mula berlakon pada usia 17 tahun. Saya mula popular umur 32 tahun. Saya membawa jenama saya Rosyamno. Nama saya sebenarnya bukan Rosyamno, nama saya sebenar ialah Muhammad Noor bin Samsudin. Tetapi disebabkan bapa saudara saya, Allahyarham Husain Abu Hassan, dia suruh saya tukar nama kerana dia mengatakan Muhammad Noor tu dia bukan nama stage, bukan nama orang bintang lah, bintang filem kan. Jadi saya gabungkan nama mak saya, nama bapa saya, kerana saya berfikir apa nama nak taruh ni. Bila saya fikir, Allah bagi saya idea. Gabungkan nama mak saya, nama bapa saya, jadilah daripada Rubiah, bapa saya Syamsuddin, jadilah Rosyam, Muhammad Noor, Rosyamno. Dan itulah brand yang saya bawa sampai sekarang. Dan saya kerja kru dulu. Saya melihat kenapa orang ni, artis-artis ni ada yang melompat naik, ada yang jatuh. Saya belajar daripada kesilapan-kesilapan orang dan saya cuba tidak mau buat kesilapan-kesilapan itu. Dan bila saya diberi peluang, saya menganggap itu rezeki. Rezeki itu peluang ni bukan orang bagi peluang. Orang tu menjadi satu jambatan untuk berikan kerja pada kita. Tapi rezeki itu datang pada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana 4 perkara tadi, hidup, mati, rezeki. Rezeki datang pada Allah. Jadi appreciate setiap benda yang datang pada kita ni, kita kena appreciate.
Kalau kita tak appreciate, dan kita haruslah berusaha bertanggungjawab kejujuran. Kan? Ini perkara ni kena ada. Kalau tak ada 3 perkara ni, kerana rezeki ni, dia akan pergi kerana kita tak jaga rezeki tu. Dan okey, untuk yang saya katakan pasal mind tadi, ya, korang pernah terfikir tak? Okey, kalau yang senang cerita ni macam ni lah. Ini berlaku pada semua orang lah. Macam mungkin korang yang tengah tengok live ni sekarang, ada yang dah kahwin apa semua kan. Sebelum kau kahwin, kau berkenalan tak dengan awek tu dulu? Sebelum kau berkenalan, kau orang usah tak awek tu dulu? Jadi maknanya semasa usah awek tu, kau orang dah datang dengan kau punya packaging, branding, nama Karim, nama apa-apalah, nama sedap-sedap lah kononnya kan. Baik lelaki, baik perempuan. Bila jumpa mula-mula cakap lembut, Assalamualaikum, hai, apa khabar? Baik lelaki, baik perempuan macam tu juga. Waalaikumsalam, lembut je. Tapi berkenalan. Bila kau berkenalan, maknanya kau ada usaha. Dalam perniagaan juga ada usaha untuk menjual barang kau. Jadi sekarang ni kita tengah menjual branding diri kita untuk memikat seorang supaya korang senang faham kerana benda ni berlaku dalam semua orang. Jadi bila kita dapat introduce diri kita kepada seorang awek tu, atau awek tu dapat introduce diri pada seorang boyfriend ni, jadi mereka berkenalan. Bila berkenalan, lepas tu dengan budi bahasa. Budi bahasa ni quality lah. Budi bahasa, kalau macam produk tu, okey, apa rasa dia, macam mana ketahanan dia. Jadi bila pembeli ni, maksudnya boyfriend tu tengok girlfriend, dia rasa tertarik dan akhirnya dia berangan untuk menjadikan awek dia ataupun jadi boyfriend dia. Kerana dia bermula daripada angan-angan. Kerana apa yang kita minta, Allah akan bagi tadi bagaimana kita berusaha. Jadi kita dah minat dengan orang tu, kita usaha tak? Jadi kalau korang sekarang ni minat dengan perniagaan korang kena usahakan sampai pembeli-pembeli korang, dia akan beli barang korang. Kau jangan harapkan orang lain. Orang lain takkan tolong kita. Orang lain akan gembira bila kita berjaya. Orang lain akan ketawa bila kita jatuh. Jadi korang kena usaha sendiri. Kerana apa? Kena usaha sendiri. Kerana bila usaha sendiri, segala permasalahan yang berlaku itulah pengalaman yang paling hebat sekali dalam kehidupan. Dalam perniagaan, pengalaman-pengalaman jatuh itulah sebenarnya pengalaman yang paling bagus dalam kejayaan. Cuba tanya dengan orang-orang yang hebat-hebat dalam perniagaan. Mereka dah jatuh berkali-kali. Tapi jangan bila jatuh, sekali jatuh 2 kali, pergi cari benda lain buat. Kerana Allah nak tengok kita sama ada kita betul-betul nak buat benda tu ataupun tidak. Jadi bila kita buat benda betul-betul, melalui rintangan-rintangan tu, pengalaman kita makin banyak. Tapi setiap perniagaan tu jangan mula besar. Mulalah dengan kecil. Jangan tiba-tiba nak buat besar-besar, duit pun jahanam. Sebab apa? Kita tak tahu permasalahan dia. Tengok orang lain kata, masuk ni boleh dapat, boleh untung ni. Okey, korang pun ada duit sikit, korang masuk dalam tu, jahanam. Jadi, okey, yang ada perniagaan sekarang, saya nak bagi benda yang tips lah. Ini macam tips yang saya rasa semua orang kena buat lah. Kan dulu aku ni pun sebenarnya lara ni, kalau orang Johor panggil apa tak tahu lah. Kalau lara ni maknanya ni. Memang jarang kan. Memang susah sangat nak berjaya. Kalau ada berjaya pun tak kekal. Jadi yang ini jangan kita tinggalkan. Kadang-kadang kita boleh berniaga siang malam pagi petang. Tapi solat tak boleh tinggal kerana rezeki datang pada Allah. Kan nak banyak maknanya ni perkara yang tak boleh tinggalkan. Kena buat, kena minta dengan dia. Kan kalau tidak kita tak boleh. Ini basic dalam kejayaan sebagai seorang ahli perniagaan. Kalau tak ada basic ni, sukar untuk kita berjaya. Kita tengok orang yang berjaya ni bukan semua je dengan dia punya infak dia, dengan sedekah dia, dengan zakat dia. Dan mereka berjaya kerana Allah mempermudahkan jalan kita. Allah mempermudahkan jalan kita. Daripada kita bodoh berniaga ni, Allah akan tunjukkan jalan kita. Allah akan bagi kemudahan pada jalan kita nak berniaga ni. Ini penting sangat. Jangan malu, jangan rasa macam rugi bersedekah apa semua kan. Kita rasa macam sedekah ni aku tak ada untung. Sebenarnya Allah bagi berlipat kali ganda. Percaya kepada situ. Kerana ini basic dalam perniagaan. Kan? Jadi berbalik kepada Minda tadi, saya cakap terus terang lah. Saya nak semua yang tengah tengok live saya ni, korang semua kena selalu berangan-angan. Berangan-angan macam mana kau berangan-angan untuk dapat awet korang dulu.
ataupun dah jadi isteri korang sekarang, jadi suami korang sekarang, kau berangan-angan dapat kan? Jadi dalam perniagaan pun korang kena berangan-angan. Sebelum tidur tu berangan-angan lah. Apa yang kau nak angankan, daripada gerai kau nak jadi restoran kau nak buka hotel ke apa benda, beranganlah benda-benda yang besar. Daripada perniagaan kau tu ada pelanggan 100 orang, kau nak ada 1,000 orang, nak ada 10,000 orang, kau beranganlah. Daripada keuntungan ataupun sales kau setiap bulan dapat 5,000, tapi kau nak berangan dapat 50,000, kau beranganlah. Kan? Kerana angan-angan itu adalah doa. Kan? Angan-angan tu adalah doa. Sebab tu mind is very very important dalam kehidupan kita, dalam perniagaan kita. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab 99% apa yang saya angan-angankan dah jadi kenyataan. Semua bermula daripada angan-angan. Saya ni dulu berlakon ketika usia saya 17 tahun. Tapi tak naik-naik, nama tak naik-naik. Kemudian saya mula berusaha pergi jumpa dengan orang-orang yang veteran, orang yang lebih senior daripada saya. Lepas tu saya start berangan, ya. Jadi hero, saya berangan, naik pentas untuk dapat award. Saya berangan, saya keluar, orang kejar saya, nak minta autograf saya, nak ambil gambar dengan saya. Semua saya berangan. Kalau saya cerita benda ni, orang kata macam, kalau dulu-dulu orang kata, alah, dia ni Mamat ni kuat berangan. Tapi sebenarnya berangan tu, macam saya ulang balik, berangan tu adalah cita-cita dan doa. So kita kena berangan. Saya selalu cakap pada semua orang, Pak Pandey ni sebenarnya bagi saya adalah satu watak yang direka oleh orang-orang bijak pandai satu ketika dulu. Pak Pandey kan kuat berangan. Bagi saya, watak ni dicipta oleh orang-orang dulu untuk membuatkan kita selalu kena berangan-angan. Jadi datang penjajah ni, dia kata orang Melayu ni kuat berangan. Kan, orang Melayu kuat berangan. Dan akhirnya kita buang watak Pak Pandey tu jauh ke tepi. Sedangkan Mat Saleh lah contohnya, dia selalu cakap dalam hidup dia, in our life we must have vision. In our life we must have vision. Dalam kehidupan kita mesti ada matlamat, vision. Itu bukan berangan-angan ke? Bukan bermula dengan berangan-angan. Sebab tu saya cakap, saya mengambil Pak Pandey pada pendapat saya, pada pandangan saya. Pak Pandey ni digambarkan orang yang kuat berangan dan dia panjat pokok kelapa. Pokok kelapa ni, engkau letaklah kita ni sebagai Pak Pandey yang menjaga sebagai Pak Pandey. Pokok kelapa ni adalah perniagaan kita. Pokok kelapa ni bukan semua orang boleh panjat pokok kelapa. Berapa orang yang tengah tengok live ni boleh panjat pokok kelapa? Berapa orang? Tak ramai. Aku pun tak boleh panjat pokok kelapa. Tapi kalau pokok rambutan boleh panjat tak? Semua orang boleh panjat. Sebab pokok rambutan dia ada cabang. Pokok kelapa dia lurus. Maknanya dalam perniagaan tu haruslah kita melalui kesukaran. Kesukaran untuk berjaya. Mesti melalui kesukaran. Tetapi dalam kesukaran tu, otak kita kena kreatif. Untuk sampai ke puncak tu. Macam mana kita nak sampai ke puncak tu dengan satu batang pokok ni yang tidak ada cabang. Jadi ada orang, dia kreatif, dia takut pokok kelapa tu dia buat macam tangga. Ada yang dia paku, ada yang menggunakan tali. Kalau India dia kan dia pakai dekat kaki dia pakai tali tu, dia panjat pokok kelapa tu. Dan ada yang paling pandai sekali, dia gunakan beruk. Ini dia panggil kreatif. Jadi maknanya orang yang kreatif yang akan sampai ke atas tu. Jadi dalam perniagaan juga, orang yang kreatif harus melalui kesukaran-kesukaran ini untuk berjaya. Jadi saya ulang balik, apa saja cabaran, apa saja rintangan yang datang depan mata kita, janganlah kita mengeluh, kerana itu Allah tengah ajar kita macam mana untuk kita berjaya. Jangan kita pandang benda tu menyusahkan kita. Kan? Kena tipu sekali, kena tipu 500, kena tipu 1,000. Anggaplah tak ada rezeki dan itu pengajaran yang paling besar kenapa kita jadi bodoh sangat sampai ditipu. Jadi Pak Pandey ni bila sampai kat atas pokok, kenapa digambarkan pokok kelapa? Kerana pokok kelapa di dalam kampung, pokok kelapa lah yang paling tinggi sekali. Kalau dulu-dulu pokok kelapa yang paling tinggi.
Kerana kita harus berada di tempat yang tinggi dan kita dapat tengok jauh ke depan. Sebab dalam kehidupan kita kena tengok jauh ke depan. Apa nak jadi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sebab tu saya katakan tadi, revolusi 4.0 ini sebenarnya kita harus melihat sebagai satu tamadun kehidupan, tamadun perniagaan yang baru. Kita kena skor. Jadi kita tengok harus jauh ke depan. Jangan kita melihat perkara itu sebagai satu benda yang datang kepada kita dan kita tidak ambil kesempatan. Orang lain yang ambil kesempatan dan orang lain berjaya dan kita jadi marah. Kita marah pada diri sendiri, kita mengeluh. Itu bukan kejayaan bagi seorang ahli perniagaan. Kita kena lihat. Jadi Pak Pandey sampai kat atas pokok, dia lihat jauh ke depan. Dan akhirnya Pak Pandey tertidur di atas pokok. Ramai orang kata Pak Pandey ni dia kuat berangan, dia malas. Bagi saya Pak Pandey ni simbolik kepada kehebatan orang Melayu. Jadi bila sampai kat atas pokok, akhirnya Pak Pandey kenapa? Pak Pandey dia tertidur kan? Kenapa dia tertidur? Dan bagi saya secara peribadi, buah kelapa itulah sebenarnya kejayaan dia. Nampak tak kejayaan dia? Jadi fikirkan, ambillah Pak Pandey ni sebagai contoh. Kalau kau nak pakai, tak nak pakai sudah. Kan? Jadi kita ambil sebagai contoh dan kita renung balik dan korang balik kat rumah, korang tengok balik diri korang, at least kau renung-renung lah. Kalau kau boleh FaceTime dengan siapa-siapa, dengan awek, dengan apa semua, kau boleh FaceTime berjam-jam. Bagi seorang ahli perniagaan, kau balik rumah, kau pergi kat cermin, kau tengok kat cermin ataupun kau guna phone korang, kau tengok muka korang. Kau renung muka kau 5 minit satu hari. Tengok muka korang. Tengok wajah korang. Apa kelebihan korang, apa kekurangan korang, apa kebodohan korang, apa kepandaian korang. Korang tengok. Biarlah orang lain nak cakap kau gila lah. Tapi kita tengok apa yang mampu kita buat, apa yang tak mampu kita buat. Inilah sebenarnya yang harus ada. Kalau nak ajar menyaga ni macam mana nak ajar menyaga? Korang menyaga tu, korang menyaga ni, korang menyaga ni, korang semua menyaga. Tapi berniaga tetap berniaga. Nama dia business. Dia tak ada nama lain. Business tetap business. Tetapi apakah business kita dia sinonim dengan kehebatan diri kita ataupun tidak dalam kehebatan diri kita. Sebab tu korang semua jangan marahlah cara aku cakap ni agak kasar sikit lah kan, tapi dah biasalah Tailong kan, kau nak cakap apa kan. Jadi saya pun nak terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana jemput saya untuk berkongsi pengalaman saya. Tapi pengalaman yang saya ada ni cukup panjang ceritanya. Tapi bagi saya, kalau korang juga ada pengalaman korang macam mana nak tingkatkan perniagaan korang, dan alhamdulillah daripada anak setinggan yang makannya tak cukup, yang rumahnya berlantaikan tanah, alhamdulillah saya dapat menempatkan diri saya dalam bentuk ekonomi yang lebih baik. Itu saja, bukan nak cakap aku ni hebat ke apa, tak ada. Tapi tinggal kalau dulu saya duduk rumah tanah haram lah, rumah setinggan tanah haram. Tapi sekarang ni alhamdulillah Allah bagi saya tanah seluas 175 ekar di Lancang Pahang untuk saya buat ladang saya, buat tanaman saya. Saya pun kalau fikir logik balik, kalau fikir logik memang tak logik. Dan ada juga orang kata kat saya, alah mentang-mentang dia Rosyamno memang dapat tanah. Ya, cakap memanglah senang. Saya pergi minta tanah tu dengan kerajaan negeri kan, pergi minta buat paper apa semua, kena reject, minta lagi, kali ketiga barulah saya dapat tanah kan. Dan bukan dia bagi tanah tu kat saya sewa dengan kerajaan negeri kan. Dan alhamdulillah saya dah ada tanam pokok nangka madu J33 tekam yellow. Okey, korang-korang kat mana-mana yang tengah tengok live ni, kalau korang rasa kau nak menjaga nangka, korang carilah aku kan. Korang boleh tengok dekat aku punya IG apa semua kan, ataupun boleh DM aku ke. Ataupun kalau korang nak menjaga durian Belanda kan, durian Belanda, aku tanam 10,000 pokok durian Belanda dan sekarang ni aku dah ada produk aku sendiri. Dan inilah yang aku nak share dengan korang. Korang tahu tak, aku menjaga diri aku Rosyamno ni, kalau aku tak ada pembeli, korang pembeli aku, mungkin mak dan bapak korang adalah pembeli aku, peminat pembeli lah kan, pembeli aku mungkin takkan jadi macam sekarang.
So aku nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua orang yang membeli jenama produk Roshamno tu. Bila korang beli jenama produk Roshamno ni, korang tengok aku kat TV, rating TV naik, kau tengok kat wayang tu laku, di situlah aku memperolehi nama yang besar dalam industri. Kemudian of course bayaran aku naiklah, bertambah bayaran aku. So nak ucap terima kasih. Tapi sebagai balasan dia, apa yang aku boleh balas? Aku tak boleh bagi seorang 100 sekarang. Aku pun tak mampu sampai ke tahap tu. Yang aku boleh buat ialah berkongsi jenama yang kau bagi pada Roshamno ni. Kan? Jenama yang kau bagi pada Roshamno ni, aku boleh kongsi dengan korang. Kalau korang nak jadi aku punya business partner, okay, welcome. Siapa-siapa saja yang tengah tengok live ni, nak jadi business partner aku, yang nak menjadi agent untuk aku punya produk Adra, korang boleh tengok dekat Adra by Rosham. ADRAA BY by Rosham. Korang boleh engage kat situ, korang boleh jadi pengedar dan menggunakan branding yang korang create bagi Roshamno ni, kau gunakan aku balik untuk kita buat perniagaan dan buat keuntungan bersama-sama. Tapi kalau kau nak berniaga dengan aku, kau punya niat nombor satu, dia tak boleh niat nak buat duit dulu. Niat dia mesti nak membantu orang dan duit tu insya-Allah akan datang secara semula jadilah. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, aku nak tengok korang daripada perniagaan yang kecil menjadi besar. Nak besarkan perniagaan ni, siapa yang nak besarkan? Kau rasa Perbadanan Usahawan Johor boleh besarkan perniagaan kau? Betul, dia boleh tolong itu ni, tapi nak besarkan kau orang sendiri. Okey, kau tengok mak bapak kita ataupun kau orang yang dah kahwin. Kau orang daripada enterprise seorang enterprise, kau kahwin jadi Sdn Bhd. Jadi Sdn Bhd tau. Bila Sdn Bhd, lepas tu kau dapat anak. Kau ada department lain dah. Ini semua anak-anak ni semua kau nak bagi makan, kau bagi branding, dalam perut lagi kau dah fikir dah apa nak bagi brand pada anak kita. Ini semua produk. Anak tu adalah produk, supaya kau senang faham. Berniaga, kau orang sebenarnya tengah buat perniagaan. Walaupun orang tu tidak berniaga, sebenarnya dia sendiri tengah membuat perniagaan. Perniagaan daripada perkenalan tadi, dia berkahwin daripada enterprise, dia kahwin jadi Sdn Bhd, lepas tu dapat pula produk anak. Sebelum anak tu keluar, dia dah bagi jenama dah. Dalam perut dah fikir, kalau perempuan nama ni, kalau lelaki nama ni. Sekarang kan dah boleh scan, dah tahu lelaki perempuan. Dah. Kenapa bagi anak nama yang elok? Kenapa tak tahu nama anak tu pokok ke, batu ke? Sebab sebagai Sdn Bhd, kita nak anak yang lahir tu menjadi anak yang hebat. Produk yang kita keluarkan hasil daripada suami isteri tadi menjadi produk yang hebat. So kita brandkan dia dengan yang baik-baik. Nama brand yang baik-baik. Kemudian kita hantar dia pergi sekolah. Kenapa? Kerana kena ada kualiti. Kita pakaikan baju sekolah elok-elok kan, daripada baby kita pakaikan baju. Kenapa? Kena ada packaging yang cantik. Bila orang datang, alah cantik baby ni apa semua. Dia pergi sekolah nampak kemas anak kita. Jadi kita berusaha untuk menjadikan produk kita tu hebat. Sebenarnya bab packaging, bab branding ni sebenarnya Allah dah ajar pada kita, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan, yang kita kata, aku tak pandai. Tapi sebenarnya kita pandai. Tapi kita tak perasan sebenarnya benda tu ada pada diri kita. Kan? Ada pada diri kita. Jadi benda ni macam orang cakap, saya berniaga tapi nak buat akaun tak tahu lah. Apa yang nak buat akaun tak tahu pula ni? Okay, sekarang ni kalau kita kahwin, mak bapak kita pun pandai buat akaun. Dia pandai buat akaun. Dia dapat gaji tak bulan, ada je diasingkan untuk bayar rumah, bayar kereta, sewa ke apa, duit minyak berapa, duit sekolah berapa, apa semua. Itu bukan akaun ke? Tapi dalam perniagaan, saya nak bagi contoh satu, dan korang pun duduk di bawah Perbadanan Usahawan Johor contohnya, dan dalam negara kita ni, ada banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang boleh membantu kita. Termasuk pinjaman mudah, termasuk geran, nak pula yang muda-muda yang tengah tengok live ni sebenarnya, korang ada banyak pinjaman-pinjaman yang paling mudah, geran-geran yang boleh dapat. Tapi disebabkan korang kadang-kadang, minta maaf cakap lah, banyak orang jumpa saya, dia komplain, susah dapat. Lepas tu saya tanya, dia dah mohon belum? Dia kata, tak adalah mohon, dia dengar kawan cakap, susah nak dapat. Aduh, aku pun pening. Kau tak mohon, kau dengar cakap orang tu pun tak mohon, kau dengar cakap orang. Tapi kenapa orang lain boleh dapat? Kenapa orang lain boleh dapat? Sebab masa dia mula berniaga pada kecil, sebagai contohnya, jual goreng pisang lah contohnya,
Duit yang dia dapat tu dia masuk dalam bank. Dia masuk dalam bank. Ini ada orang dia marah dengan agensi kerajaan. Dia kata, saya dah pergi dah. Lepas tu macam-macam lah diminta pada saya malas lah. Mestilah orang-orang daripada agensi kerajaan tu dia nak tengok, betul ke kau dah berniaga 4 tahun jual goreng pisang? Contohnya lah. Ataupun kau dah berniaga restoran, betul kau dah berniaga 3 tahun? Dia nak tengok rekod tu sebenarnya kau ada duit kau, keuntungan kau setiap bulan, setiap tahun tu makin meningkat ke makin jatuh ke, sebab dia nak bagi pinjaman atau contohnya, atau dia nak bagi geran sebagai contohnya. Sebab dia pegawai kerajaan. Bila dia pegawai kerajaan, dia bertanggungjawab kepada apa yang diberikan kepada setiap usahawan ni, businessman ni. Jadi dia nak bagi tu mestilah dia ada KPI dia. Dia nak tengok orang tu berjaya. Habis kau tengok hari ni hari Ahad, kau rasa-rasa orang dekat Perbadanan Usahawan Johor tu datang office tu, dia buat apa sekarang ni? Ni hari Ahad ni, dah malam ni, besok nak kerja. Hari Ahad patut dia cuti. Tapi kenapa? Ini tanggungjawab dia orang. Tanggungjawab dia orang. Jadi kita sebagai orang biasa, orang ahli perniagaan ni, kita kena tahu prosedur-prosedur bagaimana untuk kita memohon. Jadi janganlah tak mohon. Jadi korang jangan sombong lah, jangan sombong dalam perniagaan, jangan sombong. Kerana ada banyak facilities yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tak kisahlah kau buat pertanian ke, kau buat apa, berniaga restoran ke, apa ke, ada banyak sebenarnya. Dan kalau korang nak, daftarlah dengan Perbadanan Usahawan Johor ni. Bagi yang belum daftar, daftar. Dekat situ kau jumpa dia punya pegawai, kau tanya dengan dia, saya berniaga ni, saya berniaga ni, saya berniaga ni, apa yang korang boleh bantu saya, apa yang tuan cik, puan ke yang boleh bantu saya. Dan dia orang kata, okey kau masuk ni seminar ni. Ini seminar tak nak pergi. Kan, semua nak duduk, tiba-tiba barang nak datang. Ini masalah orang Melayu lah kan. Maaf cakap lah. Kalau boleh nak kena suapkan. Bila suap tu pula nak kena kunyahkan. Dah kunyah nak kena tolak masuk dalam tekak. Ini masalah. Jadi baru-baru ni kita tengok Yang Berhormat Menteri Penerangan berkata, Menteri Kewangan mengatakan 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk SME. Jadi 1 bilion ringgit ni untuk SME ni untuk siapa? Untuk kita lah. Jadi untuk kita, bila dah ada benda macam ni, okey, pergilah tengok dekat agensi kan, MARA ke apa ke, tapi senang kau pergi dekat, kalau orang Johor kau pergi dekat Perbadanan Usahawan Johor, kau tanya dengan dia orang, mana nak dapat ni, dia orang tolonglah. Okey Tok. Ada soalan ke? Dah sebut nama Perbadanan Usahawan Johor banyak kali tu, jadi kita bersama-sama sekejap lah. Okey, ada beberapa soalan lah daripada pendengar kita. Encik Abdul Hadi Abdullah, saya ada soalan, bagaimana Datuk mulakan perniagaan runcit? Itu yang soalan pertama lah. Okey. Yang kedua, berapakah kos atau capital starter yang diperlukan untuk buka perniagaan runcit yang Datuk mulakan? Dan soalan, tak apa, soalan yang dulu Ya, saya boleh. Okey, alhamdulillah Haji Hadi ya. Okey, saya sebenarnya Abdul Hadi ya, sebenarnya Encik Abdul Hadi, sebenarnya saya buka perniagaan runcit ni, sebenarnya angan-angan saya, sebab dulu masa umur saya 13 tahun, saya dah berangan nak buka kedai, sebab saya pernah kerja kat kedai runcit. Saya pernah buka kedai runcit. Lepas tu bila ialah kita orang susah, jadi bila kadang-kadang mak saya bawa pergi pasar raya mana, bila saya nak masuk pasar raya yang mewah, sebab kita nak dapat aircon, mak saya tarik tangan saya keluar. Dia kata jangan masuk kan. Benarnya baru saya tahu sekarang ni, mak saya tak ada duit. Mak saya tak ada duit. Itu bukan kelas mak saya lah nak masuk dalam tu. Jadi dia tinggal menjadi angan-angan saya. Saya tak tahu yang padahal masa saya kecil saya berangan perkara tu, bila usia saya 51 tahun lebih menjadi kenyataan. Bayangkan, punyalah jauh jarak tu kan. Sebenarnya ia berlaku begini. Saya lihat banyak golongan-golongan B40, mereka tidak mampu untuk pergi ke pasar raya ataupun ke runcit untuk membeli barang di pasar raya yang mahal. Kerana barang ni mahal. Jadi saya berangan kalau satu hari saya dapat buka perniagaan runcit macam ni kan, saya boleh tolong orang yang B40 kan, boleh beli barang di tempat yang kelas tapi harga borong. Saya berangan lah. Dan nak dijadikan cerita, adalah idea ni saya bagilah pada beberapa ni, tapi mereka tak terima. Dan nak jadikan cerita, saya ni kalau saya hantar buah nangka saya pergi ladang saya sendiri,
Saya angkat sendiri, pakai slipper ni, saya pergi Pasar Borong. Jadi saya berjumpalah dengan tokek di Pasar Borong ni. Nama dia Seri Ternak. Itulah partner saya hari ni, Seri Ternak. Jadi bila saya pergi kat sana, jadi dia tengok budak-budak Melayu yang kerja dengan dia ni semua kerumunan saya nak ambil gambar. Dia pun heran, ni siapa dia ni kan. Kali dia tanya staff dia ni siapa ni? Dia kata ini artis bos ni kan. Lepas tu dia pun datang jumpa saya, berkenalan lah. Pendekkan cerita, berkenalan lah saya dengan dia. Dan menjadi kawan lah. Menjadi kawan, lama kelamaan. Saya hantar buah bertahun juga lah. Lepas tu tanya saya, Rosyam, you ada apa-apa berniaga nak buat ke? Mungkin dia tengok saya pun okey kot kan. Macam saya kata tadi, berteraskan pada kejujuran, keikhlasan, tanggungjawab tadi. Mungkin dia tertarik dengan penampilan, packaging, branding saya. Dia tertarik kan. Itu saya kata penting benda tu. Lepas tu dia kata, ada apa-apa nak berniaga tak? Saya cakap, kita buat pasar raya lah. Dia cakap, pasar raya kita dah buat. Saya cakap dengan dia, pasar raya you tak tahan lama. Ish, dia marah saya kan. Dia cakap, pasal you cakap macam tu? Sebab pasar raya tu memang murah. Tapi kita ada generasi baru. Generasi baru ni, dia nakkan tempat yang kelas. Yang murah, kalau boleh. Barang bagus. Dia pun terfikir benda tu, oh tak boleh. Kalau you nak buka pasar raya yang kelas, barang harga borong, mana boleh, dia kata kan. Saya kata tak apalah, kalau tak boleh, tak apalah. Tapi setahun lepas tu, dia panggil saya balik, dia cakap, Rosyam, boleh lah, ini branding boleh jalan lah. Saya kata kalau boleh jalan, kita jalan lah. Dan dia kata, Rosyam, you cari tempat lah. Dan saya carilah tempat, cari. Nak jadikan cerita, dekat dengan office saya, Suhan Movies tu, adalah satu dewan dan juga kedai-kedai mara yang terbengkalai. Jadi saya pun pergi tanya. Pendekkan cerita, di situlah saya buka, macam mana saya buka perniagaan ST tu Seri Ternak, Rosyam Mart. Dan nak buka ST Rosyam Mart ni masa di Setiawangsa ni modal dia 25 juta. 25 juta dengan renovation, dengan barang dalam apa semua, dengan peti ais, freezer, dengan pekerja apa. Saya ada 350 orang pekerja. Jadi kita ni bukan duit banyak. Kali nak taruh modal besar-besar, cash mana kita nak dapat. Jadi alhamdulillah saya bermula dengan kecil. Saya ambil 10% saja daripada share yang ada pada ST Rosyam Mart. Dan insyaAllah bila saya ada lagi tambah, saya boleh ambil lah lagi, kerana kita sekarang ni tengah plan untuk buka lebih kurang dalam 20 outlet lah. Dan yang terbaru insyaAllah di KL lagi, masih di KL. Sebenarnya Perbadan Usahawan Johor ada bawa saya pergi Johor, so buka, tapi saya yang takut sebenarnya kan. Dekat Pasar Rabu tu saya takut lagi sebab saya baru kan. Nak pergi sampai ke Johor apa semua, saya tak berani. InsyaAllah doakan. Jadi InsyaAllah sekarang ni saya akan buka Rosyam Express lah, Rosyam Express Mart. Yang ini yang kedai-kedai yang 2-3 pintu lah. Jadi modal dia terlalu besar dan insyaAllah doakan saya kerana kalau outlet-outlet yang baru saya boleh beli lagi saya punya saham lah insyaAllah. Okay, ya Pak Nurul, ada soalan yang kedua? Rosyam Express Mart. Okey, jadi maksudnya kita punya personality tu tadi penting, kejujuran, keikhlasan dan tanggungjawab tu menggambarkan diri kita, macam mana orang akan berurusan dengan kita, betul-betul itu package penting. Pak Nurul, dia sebenarnya kejujuran, keikhlasan dan tanggungjawab ni bukan dengan orang, dengan Allah. Kalau perkara ni tak ada, maknanya kita tipu siapa? Kalau kita tak jujur, kita tak ada ikhlas, tak ada tanggungjawab, yang bagi rezeki ni Allah. Kalau kita tak jaga 3 perkara ni, rasa-rasanya Allah bagi tak kita peluang kedua? Mungkin bagi, kalau peluang ketiga mungkin bagi, tapi mungkin tak banyak. Macam kita dengan bapak kita. Kadang-kadang dalam kalau kita pandai bodik bapak kita, bapak atau mak kita akan bagi lebih sikit pada kita. Kerana kita pandai bodik. Ini sebenarnya bukan bodik. Ini marketing, PR. Macam tu juga kita dengan Allah. Kalau kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa, kan Allah tak bagi. Allah tu kan Maha Pemberi. Yang paling utama tu okey. Ke atasnya lah. Jadi okey, kita ada lagi soalan Cik Abdul Hadi tu, soalan ketiga bertanya berkaitan PUJB, apakah bantuan yang berkaitan akan disediakan oleh kerajaan negeri bagi usahawan ingin bermula bagi perniagaan runcit? Contoh macam kos, pembekal dan sebagainya. Dan next question ni pun lebih kurang sama tu Mizi Faik. Saya berpengalaman kerja dalam runcit, kemudian berpindah ke sektor perakaunan.
Dan sekarang saya mencari-cari agensi atau jabatan mana yang boleh saya buat pembiayaan modal kedai runcit secara kecil-kecilan pun okey. Ada suggestion untuk saya tak? Okey, sekarang ni tu saya katakan pada awal tadi. Okey, sebenarnya Perbadan Usahawan Negeri Johor ni dia macam anchor kat Negeri Johor lah. Kalau awak semua kat Johor lah. Kalau macam dekat tempat lain tu mungkin boleh cari macam SME Corp ke apa benda, dia anchor. Jadi pergi kat situ minta pandangan dia. Contohnya kalau nak buat perniagaan runcit, apa pun perniagaan nak buat, sebenarnya kan saya dah cakap tadi, kena ada bukti yang kita dah mula daripada kecil. Kerana kalau tak ada bukti, kita tak ada masuk akaun apa semua, tak ada bukti, maka susah dia nak bagi pinjaman yang besar. Kerana dia orang takut benda tu macam tipu ke. Jangan cakap, mesti awak cakap, alamak nak cakap saya tipu. Memang takkan orang dekat agensi kerajaan tu kenal kita. Jadi kita kena buktikan yang kita dah buat benda tu dan ada keuntungan, ada peningkatan dan kita nak tambah baikkan. Mara ada apa semua ada, SME Corp ada. Jadi pergi cari dekat situ. Tapi kena ada bukti. Kalau tak ada bukti susah kan. Banyak rungutan ni. Lepas tu satu lagi yang problem ni Puan Nurul, bila dah dapat pinjaman contohnya, doa bukan main ni nak dapat pinjaman ni. Dapat pinjaman, tekun, tekun ada. Kan? Macam-macam ada kan. Jadi macam doa-doa lepas tu dapat pinjaman. Dapat pinjaman je masalah orang Melayu ni kan. Masalah orang Melayu ni dapat katalah pinjam RM30,000. Dapat je RM30,000, niat yang pertama berdoa pada Allah nak mula perniagaan. Tapi ambil sikit RM5,000 keluar kereta. Ini tipu siapa? Ini tipu siapa? Tipu, katalah contohnya dia ambil dengan pinjaman dengan Perbadanan Usahawan Johor lah. Dia ambil pinjaman, contoh Okay. Dia tipu perbadanan ke dia tipu Tuhan? Dua-dua lah. Dua-dua. Tapi yang besar yang bagi tu yang atas. Rezeki datang pada Allah. Bila dia tipu yang atas, maknanya berkat tak dia nak berniaga tu. Biar susah dulu. Orang tertua dah cakap, biar susah dahulu, senang kemudian. Biar kita pakai kereta buruk dulu. Yang penting berniaga jalan. Sampai masa dia kau belilah kereta kebal kau nak beli, kau belilah kapal terbang kereta kebal. Kau belilah. Saya dulu Puan Nurul, saya dah jadi bintang paling popular tahun 2002. Saya masih lagi pakai van buruk saya tau. Sebab saya takut. Steady tu masa tu guna van buruk lagi. No problem. Sebab apa? Susah kita yang tanggung. Senang kita, orang menumpang. Kena ingat. Kenapa saya kata senang kita orang menumpang? Bila kita senang, perniagaan kita maju, kita akan ada ramai pekerja. Bila itulah tumpang, maksudnya tanggungjawab. Tanggungjawab nak bayar gaji apa, itulah maksudnya tumpang. Kan? Dan bila kita senang, orang akan memuji kita. Bila kita susah, kau tanggunglah sendiri. Baik dulu, baik sekarang. Jangan cakap orang lain. Adik-beradik pun samalah. Boleh tak kita pinjam adik-beradik kita, ini hari 1,000, 2 minggu lagi 1,000. Masuk kali ketiga dia kata kau apa hal? Itu adik-beradik. Kalau kawan, macam mana? Jadi orang yang pinjam duit ni, saya harap mereka buat pinjaman, buat betul-betul, berniaga betul-betul, bayar balik hutang tu. Bayar balik hutang. Bila bayar balik hutang, contohnya dia ambil RM30,000 lah dengan agensi kerajaan. RM30,000 ni dia buktikan yang perniagaan dia maju, automatically kau minta lagi tambah, dia akan tambah automatically. Dia akan offer lagi. Dia akan offer, saya datang, dia dah nampak kau tengok punya statement semua betul, sebab tu akaun semua kena betul. Tak boleh berniaga, ini hari jual, ambil duit masuk dalam poket, lepas tu berniaga. Tak boleh, kena masuk bank, nak berniaga, nak pakai, keluar pada bank balik. Baru ada transaksi dia. Ya saya. Okey, semua jadi saya tambah sikit. Apa tu? Jadi sebenarnya ada lebih daripada 50 agensi keusahawanan itu yang bantu PKS dalam Malaysia ni sebenarnya. Ada lebih 50. Ada macam-macam. Lebih 50. Macam-macam ada. Kau nak geran, kau nak pinjaman mudah, kau nak pinjaman apa, kau nak itu, nak pinjaman mikro, semua ada. Okay. Tapi masalahnya, kenapalah orang kita ni kadang-kadang dia buta, tak nampak. Aku ni dah 50 lebih tau, aku tak boleh dapat geran tau. Ya. Geran anak muda ni dah sampai umur 40 je. Kalau aku yang korang bawah 40, aku dah rembat semua geran-geran ni. Tapi aku nak buat, tapi kena ingat, geran yang kita ambil dengan pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan ni, kau kena ingat satu je, duit ni tak boleh main-main. Duit ni duit rakyat. Duit ni duit rakyat.
Jadi kau ambil duit ni, kau kena buat betul-betul apa yang kau janji. Jangan ambil duit ni, kau buat benda lain. Memang takkan jadi bisnes kau. Okey Tok, kita risau masa mencemburui kita kan. Oh, So ya ke? ada lagi dua sebenarnya daripada mohon pandangan daripada usahawan lah. Izian Harun bagaimana hendak hadapi cemuhan ketika berniaga daripada kawan-kawan usahawan lain Datuk? Dan ada juga pertanyaan daripada Cik Azizi, Datuk bagaimana usahawan nak bangkit dalam menghadapi pasca COVID? Sebab ini yang kita selalu dapat maklum lah, maknanya masa COVID ni banyak yang revert business, banyak yang down. So mungkin ada sedikit kata-kata nasihat daripada Datuk Rosham lah sebelum kita penutup untuk malam ni. Cemuhan ni sebenarnya adalah satu benda yang baik. Kerana cemuhan ni membuatkan kita jadi panas. Bila kita jadi panas, kita kena bukti. Jangan bila orang cemuh engkau lah jadi lembik. Kan? Engkau bila orang cemuh engkau, dan itulah kita punya kekuatan. Ambil cemuhan tu sebagai satu inspirasi. Engkau cemuh aku nyari besok aku buktikan kepada engkau. Semua kat sini. Besok aku buktikan engkau. Kau cemuh aku nyari. Dan kita buktikan sampaikan mulut dia tak terkata apa-apa. Dan saya cakap terus terang, ini berlaku pada diri saya. Masa dulu, mula-mula saya berlakon, saya pergi kepada satu festival filem Malaysia. Bila turn saya nak diambil gambar oleh wartawan, oleh juru foto, masa tu kan pakai Kodak kan, Jadi bila sampai kat turn saya nak ambil gambar, dia kata, awak tak payah, awak tak popular. Depan orang tau. Jadi saya macam malu gila. Tapi dalam hati saya kata, satu hari nanti engkau akan berebut-rebut untuk ambil gambar aku. Dan sebenarnya itulah benda yang baik yang Allah bagi hikmah kepada saya. Bila berlaku tu benda pada saya cabar diri saya dan betul saya berangan-angan apa semua, saya buat kerja saya bersungguh-sungguh dan akhirnya betul juru gambar tu dia datang nak ambil gambar saya dan saya tidak pernah marah pada dia dan saya anggap apa yang dia buat pada saya itulah yang membuatkan saya berjaya. Itu kita kena ambil positif. Dan soalan yang kedua, bila COVID ni macam mana kita nak bangkit? Saya dah cakap pada awal tadi, bila COVID ni macam mana kita nak bangkit? Itu saya katakan tadi, kita kena tengok sebenarnya ada hikmah yang besar di sebalik sesuatu yang Allah bagi pada kita. Banyak orang kena buang kerja. Banyak orang yang menyaga dia runtuh. Tapi cuba kreativiti, fikir apa yang nak kita buat benda yang baru. Apa yang nak buat benda yang baru. Sebab tu tahniah tuan yang bertanya soalan ada dalam live. Inilah saya cakap, ada kita dalam Malaysia ada berapa juta. Berapa orang yang tengok live malam ni. Tu saya katakan tadi. Daripada ramai-ramai tadi, hidup mati rezeki jodoh pertemuan. Kenapa jodoh pertemuan kita di alam maya? Kerana Tuan memang nakkan sesuatu. Jadi Tuan masuk malam ni kerana Tuan dipilih oleh Allah untuk dengar saya punya membebel ni. Jadi bangkit ni sebenarnya lihat sekeliling kita. Kan saya dah cakap tadi, lihat apa kelebihan kita. Banyak orang yang kena berhenti kerja, tiba-tiba jadi ahli perniagaan. Masa dulu kena buang kerja dah pening kepala. Tiba-tiba sekarang dah mula-mula berniaga. Cuba tengok. Orang, sebagai contoh, Jekyll. Jekyll ni Johor kan. Jekyll ni sebenarnya, dulu bapak dia jual kapet naik motosikal je. Sekarang tengok Jekyll dah besar mana. Kan dia bermula daripada something kecil jadi besar. Jadi bangkit ni tak ada orang boleh hajar pada yang tanya soalan. Bangkit ni ada pada diri awak. Yang paling senang, yang paling terakhir untuk dapatkan jawapan yang paling best sekali, balik kepada Allah. Buatlah semayang istikharah. Kan? Buat semayang istikharah, Allah akan bagi jalan ni. Minta pada Allah. Saya tak boleh bagi jalan. Sebab apa? Saya tak tahu macam mana, apa kelebihan yang awak ada. Kalau orang pakai motivasi, dia akan cakap, awak sebenarnya buat ini, tanggungjawab. Itu tak, bagi saya tak boleh. Kerana jawapan dia ada pada awak sendiri kan. Yang terakhir, yang saya nak kongsi dengan awak, baik awak yang tengah down menyaga ke, tengah menyaga ke, macam mana, boleh jawab jugalah kepada yang nak bangkit ni. Ambil inilah sebagai pedoman dan saya gunakan benda ni sebagai pedoman sebagai apa yang saya buat untuk berjaya. Saya selalu ulang benda ni berkali-kali setiap kali saya bagi talk. Kita harus menggunakan sistem keuangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ZAKAT, zakat. Firman Allah dalam Al-Quran, bayarlah zakat tidak akan terluar walaupun sedikit daripada harta engkau, malah aku tambah-tambahkan lagi. Bayarlah zakat ibarat mencampak sebiji benih, tumbuh sepohon pokok, ada 7 cabang pada setiap pokok.
Kan? Jadi maknanya setiap cabang tu ada 100 biji buah. Kita bagi satu, Allah bagi 700 kali ganda. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat. Aku akan sucikan jiwa engkau, aku akan sucikan harta engkau. Perniagaan kita adalah harta kita. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat daripada sebahagian keuntungan perniagaan engkau, maka perniagaan engkau tidak akan rugi. Jadi sebagai orang Islam, ya, yang saya rasa ramai-ramai orang Islam dalam ni, kalau orang bukan Islam, banyak-banyaklah menderma. Kalau orang Islam, bayarlah zakat. Derma, bayar zakat, insya-Allah kita yang bodoh Allah akan permudahkan. Dan saya bukan nak mengajar agama dengan awak, tapi ini adalah salah satu rahsia kejayaan bagi orang Islam khasnya. Bagi orang bukan Islam, engkau orang semua kena banyak menderma. Dan tidak ada agama yang mengatakan bahawa derma atau bersedekah atau berzakat itu tidak bagus. Jadi benda-benda inilah yang sebenarnya yang kata nak bangkit macam mana tadi. Engkau percaya cakap aku, engkau buat besok, engkau pergi besok hari Senin, engkau pergi dekat pusat zakat, engkau campak 100-200, kau pergi akad, kau tengok macam mana, apa akan terjadi kepada engkau selepas itu. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada soalan lagi Puan Nurul? Setakat ni kita pun masa kita dah memang sampai masanya. Jadi terima kasih pihak PUGB ucapkan kepada Datuk Rosyam di atas satu perkongsian yang hebat. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang. Okay, jadi pada pihak Perbadanan Usahawan Johor dan semua yang tengah tengok live ni, minta maaf banyak-banyak. Saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf. Mungkin gaya saya bercakap tu agak kasar. Tapi ialah masa 1 jam. Biasanya saya suka berdepan, tapi disebabkan COVID kita di alam maya ni, jadi saya bukan nak mengajar, minta ampun sangat-sangat, tapi saya hanya nak berkongsi pengalaman saya, berkongsi sedikit ni, mungkin sebesar kuman, tetapi diharap-harapkan boleh menjadi inspirasi kepada semua orang. Dan apa yang paling penting, sebagai seorang ahli perniagaan, kita kena banyak bersabar, kita kena banyak berdoa, dan kita doakan orang lain, insya-Allah orang lain akan doakan kita. Dan itu di antara basic kejayaan tu yang saya cakap pada awal tadi, basic kejayaan, basic dalam meneroka bidang perniagaan, basic ni paling penting. Kerana saya ulang balik, hidup, mati, rezeki, jodoh pertemuan, semuanya hak Allah. Dan 4 perkara ni kita jaga, dan juga kejujuran, keikhlasan dan juga tanggungjawab. Jagalah benda ni, insya-Allah bodoh pun kita, Allah akan tolong kerana kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.